Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Muhammad Hidayat? Baik, alhamdulillah Basma. Nombor telefon anda hujungnya 1257, betul? Betul Basma. Alright. Okey, bagus. Lain kali saya telefon yang ini. Okey. Besok pagi mengajar cikgu? Tak Basma. Esok pagi nak pergi pasar. Baik. Cuti lagi Basma. Ya Allah, cuti sekolah. Allah, apalah aku lupa kalender. Cuti sekolah. Oh, hari ni kita apa sah? Okey, tapi tak pukul 3 ni sedang-sedang lah, okey? Sedang lah tu. Sedang-sedang lah. Kesian ada orang nak tidur, tak nak tidur lagi Basma. Saya mau dah tanya saja bila nak call. Sabar, saya dah kata saya nak berkawan lama. Bukan Basma, dia orang nak tidur. Lepas tu saya kata, alah biasalah ni. Yelah. Tunggulah. Sabar ni untuk semua sekali lah. Betul. Sabar, kita nak berkawan. Ada orang baru masuk wall pun. Kita nak berkawan lama. Ingat ayat tu, kita nak berkawan lama. Saya nak cedok sikit-sikit, tak nak cedok banyak-banyak. Nanti habis, tumpah nama dia. Yalah. Okey. Bomoh-membomoh. Anda punya pembuka kata tentang tajuk kita, bomoh-membomoh hari ini. Silakan, pendek je. 2 minit. Jadi Abang Ismail, saya nak respon sikit kisah yang Abang Ismail cerita tentang adik lelaki Abang Ismail tu. Allah, itu dulu. Ingat lagi ke? Dulu lah. Ingat ke? Tak kisahlah. Sekurang-kurangnya ada lah kat situ yang berkenaan dengan topik kita kan. Bomoh-membomoh. So? Saya cuma nak sentuh yang bila bomoh tu kata, ni anak lelaki ayah Abang Ismail lah yang jadikan dia punya rumah terkopak dinding tu. Ya. Tak adalah maksudnya kita tak boleh nak kata semua bomoh tu semua salah lah Abang Ismail. Ya, betul. Ada juga bomoh tu yang dia buat dia banyak buat kebaikan kepada masyarakat. Betul. Macam contoh dalam cerita yang Abang Ismail dah bagi tahu kita dalam bulan berapa itu, bulan 7 ke 8 ke 9 itulah. Dalam kisah tu kalau tak ada bomoh tu boleh jadi susah jugalah keluarga Abang Ismail nak menghadapi situasi tu. Betul. Jadi orang kata kita kena berlaku adil lah. Kalau bomoh tu sebab kita suka gelarkan orang bomoh, tapi sebenarnya boleh jadi dia bukan bomoh. Kan kita kena tengoklah sebenarnya apa yang dia buat. Kalau benda-benda yang dia buat tu menyebabkan kita syirik, kita buat perkara-perkara khurafat, maka bolehlah kalau kita nak judge dia tu salah. Tapi kalau dia tak buat benda-benda macam tu, benda-benda yang dia gunakan adalah benda-benda yang bersih dan halal. Sumber dia tu sumbernya tu. So kita kena itu namanya bagi title lain lah dekat dia. Itu namanya ikhtiar lah kita bagi title lain lah dekat dia. Bomoh tu macam tak sedap sangat dengar namanya. Okey. Baiklah. Itulah sikit banyak Ismail. Okey, saya nak tahu bab di surat khabar yang macam saya baca tadi, maknanya di zaman sekarang diakui oleh Persatuan Perubatan diakui oleh siapa tadi, PPIM. Okey. Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Mana dia punya survey memang ramai pilih bomoh. So apa kata anda? Sebenarnya kalau kita tengok trend di akhir zaman ni Abang Ismail, kita mungkin sekali kita cakap, sekali kita fikir, mungkin kita kata dalam dunia moden ni tak mungkin bomoh mendapat tempat kan. Ya. Tapi sebenarnya kita silap. Sebenarnya bomoh ni memang semakin berkembang dalam masyarakat kita hari ni. Itu pandangan saya lah. Dan tidak mustahil lah perkara-perkara macam ni dia semakin berkembang biak dan menular dalam masyarakat secara banyak lah, secara berleluasa. Sebabnya Abang Ismail, kalau Abang Ismail perasan lah, kalau Abang Ismail tengok trend anak-anak muda sekarang ni yang dalam persaingan yang terlalu sengit lah.
Saya sebut anak muda sebab generasi kita yang 40-an, 50-an dan ke atas tu dia dah di penghujung. Saya sebut yang umur 20-an, 30-an ni. Di mana persaingan untuk mendapatkan keperluan hidup ni terlalu tinggi. Challenge tu tinggi. Contohnya dari segi nak mendapatkan pekerjaan, nak mendapatkan jodoh, nak mendapatkan rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang sebahagian besar daripada kita hilang pertimbangan. Lalu kita belajar macam-macam ilmu untuk mengenakan orang lain dan menjatuhkan orang lain. Ya, untuk menjatuhkan orang lain, mengenakan orang lain, menaikkan diri kita dan sebagainya. Sebab Abang Ismail, contoh kan kita tengok dalam Al-Quran ni banyak ayat-ayat yang kalau kita guna, kita boleh salah gunakannya untuk tujuan peribadi. Tapi kesannya kita tanggunglah sendiri. Kalau kita rasa kita dah cukup hebat untuk menerima semua semua kesan daripada perbuatan kita waktu di akhirat nanti, kita buatlah. Contohnya tadi ada sahabat kita di wall tulis, ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran secara terbalik, ada yang mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tertentu, menghembus ke arah tertentu, dengan niat tertentu, ada dengan cara menarik nafas yang tertentu pada waktu yang tertentu. Sebenarnya semua benda tu adalah rekaan manusia-manusia yang mengejar kepentingan diri lah. Apabila dia terpesong dek pemikirannya, maka dia mudah didampingi oleh jin-jin yang cuba menyesatkan balik dan menjaga keadaan itu yang kekal salah, yang kekal salah. Sebab Al-Quran ni sebenarnya kita baca tanpa kata senang cerita ikhlas lah. Tak ada kepentingan diri dalam setiap pembacaan kita. Kenapa perlu kita pilih ayat-ayat tertentu? Kenapa perlu kita baca pada keadaan-keadaan tertentu? Sedangkan Al-Quran tu bukannya diturunkan untuk tujuan yang kita fikirkan. Sebaliknya memang petunjuk untuk seluruh alam, kemudian untuk memandu kehidupan kita. Sebaliknya kita telah menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran tu. Baiklah. Soalan saya nak tanya tentang Alphard Tiger Wancai tadi tu. Memang di TV3 pun ada satu ustaz ni yang cerita pasal saka ilmu hantar sampai keluar paku lah, ditiup daripada buluh sini, maka benda-benda tu masuk dalam tubuh orang yang di sana, keluar paku dalam tubuh. Sedangkan secara logiknya manusia itu kalau tercekik paku sejengkal ni memang dah mati. Dan macam mana dia boleh masuk dalam tubuh? Silakan. Sebenarnya benda tu berlaku secara sihir. Sihir ni maksudnya bayangan. Dia bukanlah masuk secara fizikal, Abang Ismail. Dia masuk tu secara bayangan lah. Jadi katakanlah bomoh ni saya guna contoh yang Abang Ismail bagi tadi. Bomoh ni dia nak masukkan paku ke dalam badan mangsa. Jadi dia masukkan yang dapat pada mangsa, kesannya adalah rasa kesakitan seolah-olah ditorek oleh paku. Tapi paku tu tidak berada di dalam diri pesakit. Kesannya saja, iaitu bayangannya saja. Jadi apabila mangsa tadi berikhtiar mendapatkan rawatan daripada ustaz-ustaz dan sebagainya, benda tu dikeluarkan juga secara bayangan. Tapi yang fizikal tu datang daripada direct yang paku digunakan tadi tu oleh bomoh tadi. Maksudnya apabila satu sihir dihantar, dia ada pembawanya, Bisma. Pembawanya adalah jin. Jin tadi tu memegang paku tu dan menyakitkan mangsa. Apabila ustaz tu berjaya mengalahkan jin tadi, maka paku tadi tu terlepas dan kita nampak secara fizikal di hadapan ustaz tadi. Dia keluar dari mulut? Seolah-olah keluar daripada mulut Abang Ismail. Seolah-olah keluar. Sebab kalau nak keluar ikut tekak pun dia patutnya dah tak boleh keluar. Sebab saya ambil jawapan saya ni daripada kisah Nabi Musa dengan Fir'aun tu, Abang Ismail. Apabila Allah memerintahkan Nabi Musa supaya
menyuruh mereka dulu melemparkan tali-tali yang mereka pegang. Tongkat-tongkat. Tali-tali itu berubah menjadi ular. Masa tu Nabi Musa dalam ketakutan. Allah kata jangan takut, campakkan tongkatmu. Jadi waktu Nabi Musa campak tu, tongkat tu betul-betul telah berubah menjadi ular, bukannya sebagai sihir. Sedangkan tali-tali tukang-tukang sihir Fir'aun tu memang sihir, jadi senanglah untuk ditewaskan. Jadi macam itulah juga dalam perkara-perkara yang melibatkan sihir yang kita kata macam contohnya santau dan sebagainya lah. Okey. Daging yang keluar tu daging apa? Contohnya daripada alpat tu. Biasanya orang menghantar daging apa hingga sesak nafas dan sebagainya. Boleh saja apa-apa daging yang digunakan atau disembelih tanpa menyebut nama Allah. Contohnya dia minta daging ayam yang warna hitam tu ayam apa? Saya lupa ayam apa. Ada istilah dia. Contohnya daging kambing hitam dan sebagainya. Apabila seseorang tu berniat nak menggunakan daging-daging tersebut untuk tujuan yang bukan tujuan selain daripada untuk Allah SWT, maka daging tadi adalah daging yang haram dan memang sesuai sangat digunakan untuk sihir. Ni makngah zaman-zaman dulu makngah, zaman-zaman dulu, zaman-zaman sekarang pun Abang Ismail kena ni sikit yang makngah tadi tu, sebab masa tu tengah sibuk melayan kawan-kawan baru masuk ni Facebook semua tadi. Makngah punya conclusion kisah dia tadi apa dia, Abang Ismail? Makngah tadi tu apa, pasal seorang tu jugalah, bomoh jugalah yang membuang berat, nak buang ancak-ancak ke nak buang apa, bawah katil abang dia sesak nafas pakai nak mati. Lepas tu dukun ni suruh cari mana-mana kat bahagian katil dia jumpa lilin yang macam orang cucuk jarum. Okey. Itu Abang Ismail selalunya kalau yang menggunakan objek lah, contohnya seperti lilin yang dibentuk menjadi orang dalam keadaan berkafan, dalam kain kafan, ataupun dalam bentuk raja, ataupun dia ada gunakan kertas digunting bentuk macam orang, lepas tu dia akan lukis bentuk kita punya mulut ni ke bawah macam orang sedang bersedih, ada air mata keluar, tu semua kebanyakannya adalah berasal daripada perubatan bomoh siam. Biasanya daripada sana. Kalau yang jenis-jenis macam tu. Dan cara untuk mengalahkan dia adalah kita kita membersihkan balik benda-benda tu. Maksudnya? Contohnya macam ni Ismail. Katakanlah selalunya bersama dengan benda-benda yang datang daripada perbomohan siam ni, perkara-perkara haram lah, seperti yang ada unsur-unsur babi. Okey, jadi cara dia, kita seolah-olah kita membersihkan benda tu dengan kita samak lah, atau kita masukkan ke dalam tanah. Basuh dengan air lumpur 7 kali ke? Ya, betul. Samak dia? Jadi Abang Ismail, contoh katakanlah lilin yang Mak Ngah cerita tadi tu sampai ke tangan saya. So lilin tak bahaya sebenarnya, just kita pegang, kita genggam dan kita hancurkan. Okey, lepas tu benda tu kita tanam, kita masukkan dalam satu lubang tanah, kemudian kita tutup. Tangan kita tadi tu sebenarnya dah ada kesan kotoran. Okey, tangan kita tadi tu yang kita samak. Okey. Jadi kita samak dengan cara macam kita samak najis berat lah. Selalunya insya-Allah kalau diizinkan Allah, perkara-perkara yang melibatkan perbomohan siam ni boleh kita selesaikan sendiri. Tanpa perlu kita jumpa bomoh lah Pak Ismail. Ambil benda tu samak je kita samak je insya-Allah. Dan saya ada lagi perkara-perkara lain yang saya daripada perkara yang saya sebut tadi. Contohnya dia ada gunakan minyak tomoy, ada gunakan jarum-jarum peniti, dan yang saya ingat lagi, dia suka guna benda yang berjahit Pak Ismail. Maksudnya dia akan ambil jarum dan benang, dia akan jadikan kita tu satu objek. Jadi kita satu objek. Jadi tak kisahlah dia buat dalam bentuk seperti buntil ke atau patung ke dan sebagainya. Kita hancurkan benda tu, kita buka, kita belah, kita buka, kemudian kita buat macam saya cerita tadi.
Tanam, buang, tangan kita adalah kekotorannya dan kita samak tangan kita. Kalau boleh jangan banyak tangan Abang Ismail. Jangan sana pegang, sini pegang, semua nak pegang. Tak payah. Kita bagi pada seorang yang kita anggap dia boleh mengepalai. Lepas tu dia buat, selesaikan dengan cara tu je. Okey. Satu tips yang baik di situ. Bagus. Apakah kesan-kesan yang Muhammad Hidayat pernah dengar daripada orang yang mungkin dia dah pernah mengena-ngenakan orang lain, mungkin yang pernah ada dalam... maknanya orang yang membomoh. Orang, ada yang sampai mati ke? Ada ke? Orang yang mangsa ke ataupun pemangsa ni Abang Ismail? Mangsa sihir ke? Apa nama ni, orang yang dibomoh. Orang yang membomohkan orang lain. Orang yang membomohkan orang lain. Orang yang mengenakan. Okey, sebenarnya perkara utama yang akan berlaku kepada orang yang membomohkan orang lain ialah dia sentiasa tidak tenteram. Mesti confirm dia tak tenteram Isma. Pasal dia sedang menggunakan khidmat. Satu lagi Abang Isma, tak semestinya orang yang membomoh ni kena pergi jumpa bomoh. Yalah. Ada juga yang dia belajar daripada seseorang atau daripada mana-mana sumber. Kemudian dia sendiri memuja, dia sendiri buat dan syaitan ni memang mencari peluang-peluang macam tu. Dengar tu saudara, tulis. Itu sangat betul tu. Syaitan percayalah dia tengah buat kerja yang kita selalu buat. Jadi confirm jadi tu Abang Isma. Jadi confirm jadi tu confirm jadi. Lama ngeri Tapi kalau kita tengok balik dalam ayat kursi dan ayat 102 surah Al-Baqarah yang ada kawan kita post tadi tu, perkara-perkara ni walaupun confirm jadi, maknanya berjaya dihantar, dia tak semestinya berjaya disambut. Tidak semestinya menjadi. Maksudnya macam ni Abang Ismail. Contoh dulu kita ada peluru berpandu Patriot kan. Okey, sampai di udara. Jadi kalau sekat Iraq tu berjaya menahan dia, maka dia meletup di udara lah. Dekat situlah fungsi keizinan Allah. Jadi kalau Allah tak izinkan, dia tetap tak jadi. Tapi benda tu memang dia akan melakukan sebab itu adalah kerja iblis dan syaitan, jin dan yang jahat, dan manusia itu sendiri yang berkehendak ke atas manusia lain. Ya betul Ismail. Dia berkehendak tapi sedikit sambungan Ismail tentang yang tadi saya kata tak tenteram tu. Okey, silakan. Orang-orang yang mengamalkan sihir atau cuba mengenakan sihir kepada orang lain ni juga, dia punya keberkatan hidup dia memang hilang. Dia akan sentiasa mencari-cari berita apa yang dah berlaku kepada orang yang dia sihir. Jadi kononnya dia cuba berahsia tentang apa yang dia buat, sebenarnya dia semakin menonjolkan diri dia. Dia semakin menonjolkan diri dia, dan orang kata apa, benda tu sangat jelas pada orang yang disihir lah. Sebab tu Basma, saya selalu nasihatkan mereka-mereka yang ada berurusan dengan saya untuk tidak mencari siapa yang menyihir mereka. Kita serahkan kepada Allah sepenuhnya, sebab Allah SWT sesekali tidak akan menzalimi hambanya. Kita serahkan kepada Allah, bukanlah maknanya kita, orang kata apa, kita ni tak ada ikhtiar langsung nak mempertahankan diri. Kita ada usaha tu, tapi usahanya adalah dengan menyerahkan kepada Allah apa yang terbaik dia nak bagi kepada orang tersebut lah. Kepada perkara ini. Selalunya Abang Isma, kesannya sangat berat, pedih, dan orang kata apa, setimpal lah dengan perbuatan orang tu. Orang yang disihir ini nak tanyalah, ramai ke sebenarnya yang disihir dan hingga kematian? Macam ni Abang Isma, sihir memang berkembang biak, berkembang maju, sangat berluasa di zaman mutakhir ni. Berbanding dengan situasi dulu di mana Allah SWT sempat merakamkan dalam Al-Quran. Maksudnya perkara tu adalah, orang kata apa, kes terpencil. Boleh diberitakan. Sampai dalam Al-Quran pun diberitakan macam yang saya bagi tahu tadi. Tapi di akhir-akhir ni,
kelompok penyihir bolehlah kita katakan seperti dalam surah Al-Falaq tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma tu semua tu, iaitu seperti kita melihat orang buat sihir ni semudah-mudah seperti dia menghembus-hembus pada tali-tali pun dah jadi. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman ni orang kata sihir tu menjadi sangat mudah dan orang kata apa selalunya mangsa-mangsanya pula adalah orang-orang yang tidak melakukan sihir lah, Pak Ismail. Contohnya yang macam diserahkan duit, dia tepuk bahu, tiba-tiba saya tak perasan saya hilang duit. Macam tu pun sihir lah kan? Itu sihir lah tu. Itu satu bentuk sihir yang kita namakan sebagai pukau. Pukau Itu pukau. Saya ada pengalaman sendiri tu, Pak Ismail, tentang pukau ni. Okey. Boleh saya ceritakan? Silakan. Jangan panjang. 3 minit. Okey, masa tu tahun saya ingat 2003 atau 2004 berlaku di luar Bank Muamalat Subang Jaya. Okey, berhampiran dengan K4 Subang Jaya. Okey. Saya masuk bank tu untuk mengeluarkan duit gaji saya sendirilah. Okey. Tapi saya tak parking kereta di kawasan tu. Saya berjalan kaki dari K4 tu. Kemudian saya keluar sampai di depan kedai Tenaga Nasional. Lebih sebaris dengan Bank Muamalat tu. Seorang lelaki yang sedang bersandar di kereta menepuk bahu saya. Okey, dia tepuk bahu saya dan saya pandang muka dia, selalu orang tepuk bahu ni dia nak menegur kita. Jadi saya tanya dia. Jadi saya nampak muka dia tu, reaksi tu seperti tak ada apa-apa. Okey. Jadi saya pun tak jadilah nak bagi salam ke apa. Jadi saya menyambung berjalan kaki. Kira-kira 2 atau 3 langkah saja selepas saya berpusing, saya pun tak nak bagi respon kat dia tu. Di atas kepala saya ni penuh dengan burung gagak. Okey. Maknanya saya berjalan tu dalam, orang kata apa, dilindungi oleh burung gagak tu, jadi gelap. Okey. Tak logik sebenarnya, Abang Ismail, sebab apa perlunya burung gagak tu berada di atas kepala saya, sebab saya tak ada bawa apa-apa makanan. Betul. Okey. Tapi saya dah mula rasa pelik. Cuma masa tu saya, orang kata apa, kalau dalam keadaan terdesak, memang kita jarang dapat baca ayat-ayat yang panjang, Bisma. Jadi saya pun nak berkongsi tips yang berikutnya. Cukuplah sekadar kita menyebut misalnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah lah kita baca berulang kali dengan yakin. Masa lebih kurang dalam hampir 100 meter daripada K4 tu, burung-burung tadi hilang secara tiba-tiba. Maknanya dia datang tiba-tiba, dia hilang pun tiba-tiba. Sebenarnya kalau nak dikirakan tepuk yang tadi tu sebenarnya dikira dah jadi dah tu, Abisma. Sepatutnya saya memang dah keluarkan semua duit yang ada dalam poket dan serahkan dekat dia lah. Dia seorang je, Bisma. Lelaki Melayu. Itulah orang kata apa, untuk dalam situasi kita hari ini, persaingan yang sangat sengit untuk mendapatkan duit, kerja, jodoh dan sebagainya, kita hilang pertimbangan dan kita cuba kenakan siapa-siapa saja yang asalkan kita punya matlamat tercapai. Yalah. Bagus. Itu dia. Cukup untuk hari ini, Muhammad Hidayat. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Wisma. Jaga diri baik-baik. Nanti kita berhubung lagi ya. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. 23 minit.